Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ni sambung kitab Riyadhus Salihin. Syarah dia Bahjatun Nazirin. Masih lagi dalam bab Al-Qana'ah wal-Iqtisad fil Ma'ishah wa Zammis Su'al. Bab bersederhana dalam kehidupan dan celaan meminta-minta. Zammis Su'al. Hadis yang ke-534. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asabathu faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuhu. Barang siapa yang ditimpa oleh kesempitan ataupun kefakiran, ya, kefakiran, faqah ni maksudnya al-faqr lah, kefakiran. Fa anzalaha bin nas, lalu dia mencari manusia untuk mengangkat kesusahan dia, ya, dia cari manusia untuk menghilangkan kesusahan dan kefakiran dia, kepayahan dia. Dia fikir, siapa lah aku nak cari ni, nak tolong aku, siapa lah aku boleh minta tolong. Dia fikir yang tu. Fa anzalaha bin nas, kata Nabi SAW, lan tusadda faqatuhu, kefakirannya tidak akan hilang, tidak akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dia cari selain daripada Allah Ta'ala untuk menghilangkan kefakiran dan hajat dia, kesusahan dia. Ini maknanya hadis Nabi SAW mengajar para sahabat radhiyallahu anhum supaya sentiasa bertaalluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa ada ketergantungan hati dan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah. Apa saja kepayahan dan kesusahan yang kita alami, apa saja. Okey. Dia tak kira dunia ke apa, maksudnya apa saja kesusahan kita, kepayahan kita, kesakitan kita, kemurungan kita, kedukaan hati kita, semua kita kena ada gantung diri kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Kalau kita cari manusia, nak cari siapa yang boleh bagi kaunseling kat aku, pergi jumpa pakar kaunselor, orang yang paling pandai, bijak untuk bagi kaunseling. Dia bukan nak bagi kaunseling percuma. Dia buka pusat kaunseling tu kan, bukan dia nak bagi nasihat percuma. Dia kena bayar. Kan? Sebab tu dikatakan bahawa satu masa nanti bahagian kaunseling ni akan jadi satu pekerjaan yang satu pekerjaan lah, maknanya orang akan perlukan kepada kaunseling ni. Jadi maknanya akan jadi satu pekerjaan yang penting. Kenapa? Kerana situasi kehidupan tadi dah jadi semakin, kita kata, payah. Kan? Manusia ni hidup semakin payah, kita kata macam-macam ujian, musibah menimpa berbagai-bagai. Jadi nak cari macam mana nak hilangkan kemurungan. Penyakit dah sekarang, penyakit apa? Depression, penyakit kemurungan. Jadi kemurungan ni satu penyakit pula. Kan? Jadi tak sepatutnya penyakit ni ada pada orang beriman. Okay? Penyakit ni tak sepatutnya ada pada orang beriman. Kalau tauhid dia kuat, akidah dia kuat, ketergantungan dia kepada Allah Ta'ala tu kuat, apa masalah dia? Masalah dia dengan dia, apa masalah dia? Dia yang jadi masalahnya sebab tengok, maknanya kepada akidah kita, tengok kepada iman kita. Kan? Jadi Allah Ta'ala dah kata, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kan? Kalau ada ketakwaan pada Allah Ta'ala, Allah akan buka jalan kelapangan pada kita. Apa masalah kita? Apa kesusahan kita? Sebab tu kata penyair, ya sahibal hammi innal hamma munfarijun abshir bi khairin fa inna as-sani'a huwa Allah. Idza bulita fathiq billahi warda bihi. Ya. Maknanya, wahai orang yang berduka cita, orang yang bermurung tadi, yang kepala dia serabut, kan, sehingga tak lalu makan, tidur tak lena, fikir macam-macam. Kenapa dia jadi susah macam tu? Kerana dia tak ada ketergantungan diri kepada Allah. Macam dia tak yakin Allah uji dia. Itu semua ujian. Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu adalah maknanya pahala bagi orang beriman. Sebab tu para anbiya alaihi wassalatu wassalam,
mereka bersyukur di atas musibah. Kan? Selepas kita redha dengan musibah kita, yang darjat kita orang yang biasa ni, maknanya bila ditimpa musibah kita redha dengan musibah. Pangkat atas sikit sabar dengan musibah. Pangkat atas sikit syukur dengan musibah. Oi, kalau boleh sampai tahap tu memang kita hebatlah. Mana ada kita nak syukur dengan musibah. Tapi para anbiya alaihi wassalatu wasallam mereka bersyukur dengan musibah. Kenapa? Kerana musibah itu akan menaikkan lagi pangkat mereka di sisi Allah Ta'ala tadi. Maknanya, di situ ada pengiktirafan daripada Allah Ta'ala tentang ubudiyah mereka, penghambaan mereka. Sebab tu Allah Ta'ala letakkan darjat para anbiya tadi, terutamanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagai darjat al-abdu. Allah Ta'ala sebut, subhanallazi asra bi'abdihi. Kan? Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan dengan hambanya. Jadi darjat ubudiyah, darjat tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Jadi Allah telah mengiktiraf kepada Nabi kita SAW sebagai seorang hamba. Dengan sebab itu Nabi bersyukur di atas musibah yang menimpanya. Baik, kenapa? Kerana di situ ada pengangkatan darjat. Bila ada musibah, dia ada redha, dia ada sabar, dia mari syukur. Tapi kita mana ada nak syukur. Kita ada tepuk kepala ya. Allah. Kan? Jadi gitu. Jadi kalau kita turunkan musibah itu, kefakiran, kesusahan kita itu kepada manusia, maksudnya apa? Kita cari manusia untuk hilangkan kesusahan kita. Siapa boleh tolong aku? Dia ni ya. Kawan ni ya. Kawan ramai. Duk fikir kawan mana yang hak cepat boleh tolong kita ni, duk fikir. Ni lupa hak di atas tu. Kan? Yang memberi yang menimpakan kepadanya ujian tadi. Kan? Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Keburukan dan kebaikan adalah ujian. Gitu. Jadi kalau macam tu, kesusahan kita tak akan hilang. Dia makin bertambah serabut lagi dah. Kan? Pergi cari orang ni, orang tak boleh tolong kita. Kan? Kita nampak tak? Amboi, dia ni payah sangat tolong orang. Jadi kecil hati dengan orang dah. Jadi masalah pula. Siapa suruh pergi cari manusia? Kan? Jadi kita jadi masalah dengan kawan pula. Jadi kalau kita tak cari kawan untuk menghilangkan kesusahan kita, cari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri yang akan buka jalan. Ke mana jalan yang patut kita lalui, maka musibah itu dia tidak akan tetap tinggal lama dengan kita. Adakah musibah yang menimpa kita berpanjangan sampai seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun? Tak. Orang yang kematian, orang yang dia sayangi pun, dia menangis sejam 2 jam lah. Masa mula-mula tu ya dia menangis ya. Sehari 2-3 jam ni senyap, tak nangis dah. Kan? Jadi maknanya begitu. Jadi kesusahan, keperitan itu bukan akan berpanjangan sampai 2-3 tahun daripada kita. Tapi itulah dia nak ceritanya, as-sabru 'inda sadmatil ula ni bukan satu benda yang macam kunyah singgam. Kan? Bukan macam makan gula-gula. Payah kan? Kita tahu sabar tu macam mana bila kena kat kita. Kena kat kita, baru kita tahu. Baru kita tahu darjat pangkat kita dekat mana. Kita level ni rupanya. Kan? Tak kena, tak apa. Kena baru tahu. Tapi kena bukan selalu. Kena lama-lama sekali. Kalau kena selalu, kan? Jadi maknanya kita dah kena tarbiyah dah. Dah ditarbiah. Tapi kalau kena lama-lama sekali, kita dah lupa dah. Kan? Bila kita tak sabar, kita menyesal. Menyesal. Dah hilang pahala sabar tadi, baru nak menyesal. Tak ada pahala. Tak apalah, sabarlah. Yang tadi yang tak sabar, tak ada pahala dah. Kan? Gitu dia. Baik. Wa man anzalaha billahi, barang siapa yang ta'alluq diri dia, ta'alluq hati dia tadi kepada Allah Ta'ala untuk menghilangkan musibah dia, siqah dia kepada Allah Ta'ala, Allah yang akan hilangkan musibah dia. Idza bulita fathiq billahi warda bihi, bila engkau diuji, maka siqahlah kepada Allah. Kan? Kenapa? Fa inna sani'a huwa Allah, yang buat tu adalah Allah. Dia akan hilangkan musibah kita. Dia timpakan musibah kenapa? Ujian, pahala. Sebab tu kata ulama, khuliqna lil ibtila. Kita dicipta untuk ujian. Selain daripada untuk ibadah,
khuliqna lil ibtila'i. Allah kata dalam surah Al-Mulk, Allah kata apa? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kami uji mereka siapa yang terbaik amalan mereka. Ya, maksudnya yang terbaik di kalangan mereka amalan kebaikan tu. Kan? Allah sebut kan? Itu dia. Baik. Jadi siapa yang turunkan, maksudnya dia kembalikan, mana dia pergi kepada Allah Taala untuk menghilangkan kesusahan dan kepayahan dia. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kita dah baca tu kan. Tak boleh bahasa Arab, doa Melayu. Ya Allah, hilangkan kepayahanku dan kesusahanku. Doa bahasa Melayu. Tapi ta'alluq hati kita tu kena pada sentiasa ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau macam tu, fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajilin. Ya? Maka Allah akan segerakan, yushiku ay yusri'ullahu lahu. Allah akan mempercepatkan untuknya birizqin ajilin, dengan rezeki yang segera. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmizi rahimahullah, riwayat yang lain maknanya disebut bimauti ajilin, bimautin yushikullahu lahu bimautin ajilin. Allah akan segerakan rezeki untuk dia dengan kematian qarib, kematian orang yang terdekat bagi dia, lalu dia akan mewarisi harta orang mati tadi. Itu satu riwayat yang lain. Riwayat dalam buku kita ni disebut maknanya fayushikullahu lahu birizqin ajilin, maka fayusri'ullahu lahu, Allah akan segerakan untuknya rezeki yang segera. Rezeki yang segera. Riwayat yang lain, bimautin ajilin, dengan kematian segera, kematian qarib dia, orang terdekat dia, yang mana dengan sebab kematian itu dia akan mewarisi harta. Dia dapat pusaka. Kan? Contohnya mak dia akan mati, ayah dia akan mati. Kan? Suami dia mati atau isteri dia mati. Kan tak kisahlah. Maknanya anak dia mati ke, dia akan dapat bahagian pusaka. Itu satu cerita. Tapi ala kulli hal macam tu. Au ajilin, ataupun rezeki yang ajil. Ajil ni lambat sikit. Kan? Tapi akan datang juga rezeki daripada Allah Taala. Tapi macam itulah. Kan? Maknanya ketergantungan diri kita mestilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kepada makhluk. Berhajat kepada makhluk, makhluk pun berhajat. Kan, depa pun kita tengok depa macam senang lah, tapi mungkin kita lebih senang daripada depa. Kan? Mungkin depa senang dari sudut harta, tapi tidak senang dari sudut jiwa. Jiwa jadi kacau, jadi serabut. Kan? Sebagai orang dia tak ada apa-apa pun. Kan? Kebasikal lah. Tapi jiwa dia tak ada masalah apa. Itu cerita dia. Mana yang lebih baik? Tentulah hak dua-dua tu baiklah. Hak ada harta kemudian jiwa tenang. Itu yang baiknya kan. Tapi kalau salah satunya, tentulah kita nak yang jiwa tadi. Kesempurnaan jiwa. Baik, hadis pendek ya. Kemudian pengajaran daripada hadis ini, kata Syekh Salim di sini hafizahullah taala, al-haddu 'ala al-sabri 'ala al-'aish syadid. Galakan untuk bersabar di atas kesempitan kehidupan, wa 'adami syakwa lin-nas, tidak mengadu-ngadu pada manusia. Tidak menyebut-nyebut pada manusia, ataupun sama ada secara kiasan ke, secara terang-terang ke. Kan? Lapar. Bunyi lapar. Tak makan ke? Makan apa? Kau ada apa di rumah? Kan? Mana disebut tu? Lapar. Maksudnya dia sebut perkataan supaya orang tadi menimbulkan persoalan dalam diri orang lain. Itu mana tak bagus lah. Kan? Mana sepatutnya dia diam je lah. Lapar, diam lah. Tak payah macam sahabat radhiyallahu anhum, Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang lain lapar. Kan kita baca hadis yang lalu kan, Abu Bakar keluar daripada rumah pasal apa? Pasal lapar. Mana dalam rumah tak ada apa. Umar keluar daripada rumah kerana lapar. Nabi SAW keluar daripada rumah kerana sebab lapar. Berjumpa di jalan. Nabi katanya, apa yang mengeluarkan kamu daripada rumah? Kata Abu Bakar, lapar. Umar kata, lapar.
Nabi SAW pun, aku pun macam tu juga. Okay, jalan. Sampai ditemui oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, jom pergi rumah saya. Kan? Nabi SAW pergi rumah dia. Dia pun sembelih apa, nak kambing apa kan, jamu apa semua tadi, ambil kurma apa semua, air segar minum, air sejuk minum apa tadi. Kan? Nabi SAW makan, kenyang. Umar Abu Bakar kenyang. Bila dah bangun daripada makanan tadi, selesai, Nabi kata, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu semua pasti akan ditanya, disoal tentang nikmat ini. Kalau kita fikir, tu kan kita ni sekali makan berapa banyak kita membazir, masak. Ada 2 orang di rumah masak sampai untuk 3-4 orang. Makan 2 mulut kenyang. Hal lebih nasi siapa makan? Tong sampah makan, basi, buang. Dosa tak berdosa? Masa nak buang tu teringat budak-budak Syria duk menangis, teriak. Kan? Nak makan tak ada. Macam mana perasaan kita kalau anak kita hak tu? Anak kita, gamak kita nak buang makanan, anak tu, ayah nak makan, gamak kita. Jadi pembaziran macam tu kan. Itulah dia cerita dia. Baik, kembali kita tadi, maknanya tidak mengadu kepada manusia. Sahabat-sahabat macam tu rupa dia apa? Yahsabuhumul jahiluna aghniya'a minat ta'affuf. Allah Ta'ala cerita mereka ni dalam Quran pasal akhlak para sahabat radhiyallahu anhum. Tuhan sebut dalam Quran. Ya, sehingga orang jahil ni menyangka mereka ni orang kaya, padahal mereka ni baju pun tak cukup. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, jasad dia nak ditutup dengan kain kafan. Tutup kepala nampak kaki, tarik mai tutup kaki nampak kepala. Kain tak cukup. Kita hari ni kain sampai tak tahu nak pakai dah. Masuk rumah nak pijak tak boleh, kain selera. Tu tak cerita tiap-tiap kali raya beli baju. Mesti 2 kali raya. Kan? Kena kita 10 tahun berapa kali beli baju dah. Kan? Tu tak kira baju-baju bandel lagi. Ni cerita dia. Sahabat-sahabat ni. Kemudian hadis seterusnya, targhibul insan alladhi yanzilu bihi makruh ay yakila kashfahu ila khaliqi subhanahu wa ta'ala. Maksudnya hadis ini menggalakkan kepada kita apabila kita ni berlaku pada kita perkara yang kita tak suka. Macam tu no. Kita ni nak kena bercakap dengan diri kita selalu macam ni sebab apa? Kita lupa. Kalau boleh tiap-tiap hari nak kena bercakap dengan kita, hang tahu diri hang ni. Kan? Hang ni sombong sebenarnya. Kan? Hang ni bukan bagus pun. Kita kena kata kat diri kita macam tu, tapi tak ada nak kata kat diri kita, tapi kata kat orang lain. Lupa nak kata kat diri sendiri. Kan? Sebab tu eloknya kita ni kena duduk seorang-seorang selalu. Tapi duduk seorang-seorang tak jadilah ni. Kan? Ada kawan lain duduk dengan kita ni, kawan ni. Kan? Tu cerita dah. Baik. Jadi, maknanya dia kena wakilkan kepada pencipta dia yang maha suci, lagi maha tinggi, untuk hilangkan kemakruhan dia tadi, benda yang dia tak suka tadi. Kemudian hal itu juga memberi peringatan kepada kita supaya menjauhkan diri daripada ada rasa ketergantungan diri kepada selain Allah. Jangan ada rasa ketergantungan diri kepada selain Allah Ta'ala, kan, untuk memastikan bahawa kepayahan dia tadi hilang, kesusahan dia tadi hilang. Maksudnya cari Allah Ta'ala terus ingat Allah Ta'ala, kan. Tayar pancit tepi jalan, ya Allah, kan. Maknanya duduk sahat fikir, kan. Jadi maknanya berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi yassir wa la tu'assir, kan. Ya Allah, mudahkan, jangan payahkan. Sekali lagi dia tengok kawan kita berhenti, maknanya iyalah, kan. Jadi semua tu kehendak Allah Ta'ala, kan. Hang nak pergi mana? Pancit. Okey. Jangan fikir, aku ni wali apa, kan. nak terus jadi, tak. Itu juga ujian daripada Allah Ta'ala. Allah mudahkan kepada kita. Kepayahan dan kemudahan adalah ujian, kan. Kita
Mudah je. Kita buat kerja ni orang kata mudah, jadi kan. Weh, aku ni masya-Allah kan, buat kerja semua jadi ya. Tak jadi. Ujian. Allah nak uji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian. Buat kerja tak jadi. Lagu nu tak jadi, lagu ni tak jadi. Ujian. Jadi tak jadi ujian. Tu dia. Allah nak uji kita. Kemudian barang siapa yang bergantung diri dia kepada selain Allah Ta'ala, dia sesat. Dia sesat. Barang siapa yang mencari ketinggian di sisi selain Allah Ta'ala, dia akan jadi hina. Barang siapa yang serahkan urusan dia kepada Allah, dia tidak akan jadi sesat, dia tidak akan jadi hina. Dan dia akan berada di atas as-sirat al-mustaqim. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, man takaffala li, ay man dhamina li, barang siapa yang menjamin bagi aku, kan, dia bagi jaminan ke aku, Nabi kata kepada sahabat-sahabat dia, alla yas'alan nasa syai'an, bahawa dia tak akan minta apa-apa kat manusia, wa atakaffalu lahul jannah, aku akan jamin untuk dia, kan, dengan syurga. Aku jamin bagi dia syurga. Jangan minta-minta pada manusia, kan? Maka Thauban kata, faqultu, kata saya, saya ya Rasulullah. Fakana, maka adalah Thauban radhiyallahu anhu la yas'alu ahadan syai'an, dia lepas dia kata kat Rasulullah tu, dia tak minta lagi dah apa-apa kat orang. Kalau tali kuda, tali dia terjatuh daripada atas kuda, atas unta dia tadi kan, barang dia jatuh, barang yang ringan sangat lah, dia tak suruh siapa-siapa ambil, dia turun ambil sendiri. Padahal boleh ya, ulu Ustaz. Kan? Unta tinggi kan, nak turun unta ni makan masa 2-3 minit juga. Unta bukan dia boleh terjun macam tu, dia slow motion kan, relax. Turun dulu, belakang dulu, tak pergi depan, tak pergi, kan? Kita duduk atas unta macam tu, terangguk-angguk dia nak boleh dia turun tu. Dia duduk tu, kita kan boleh terjun lagu tu, terus tak? Dia tinggi. Silat-silat terlihat kaki. Terjun pelan-pelan, turun, tak pergi naik balik kan. Makan masa pula nak berdiri unta tu kan, nak berjalan pula. Ni. Jadi dia tak minta kat orang. Dia turun, berhenti, turun unta dia, ambil sendiri barang dia naik balik. Padahal bukan haram pun. Bukan haram suruh orang hulur kat kita, barang kita jatuh kan, tolong hulur Ustaz. Bukan haram pun. Tapi macam tu lah sahabat ni, bila mereka dah janji, dah kata kan pada Nabi SAW, mereka kotakan, mereka tak mau ubah-ubah. Tu cerita sahabat ni kan. Bukan dia seorang, sahabat-sahabat semua macam tu radhiyallahu anhum. Dia tak minta lah kat siapa-siapa lepas tu, apa pun dia tak minta dah. Jadi pengajaran tu lah dia, hadis dia kan. Dan hadis cerita tentang kelebihan Thauban lah radhiyallahu anhu, fadilat dia. Jadi masing-masing sahabat ni ada dia punya kelebihan mereka tersendirilah. Kau ni kelebihan dia macam ni, ni kelebihan dia macam ni, ni kelebihan macam ni. Di antara sahabat-sahabat ni tentulah depa ni ada darjat, kan? Tentulah kelebihan yang tertinggi adalah kelebihan Abu Bakar, kemudian datang Umar, kemudian datang Uthman, kemudian datang Ali radhiyallahu anhum, dan seterusnya sahabat-sahabat kibar yang lain. Hadis seterusnya 536, wa an Abi Bishr Qabisah bin Al-Mukhariqi radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Bishr, nama dia Qabisah bin Al-Mukhariq radhiyallahu anhu, dia kata, tahammaltu hamalatan, dia kata aku ada menanggung satu tanggungan, satu hutang lah. Maknanya hamalatan ni makna dia apa dia? Perkataan ini digunakan apabila berlaku pergaduhan di antara dua puak perang. Dulu gaduh ni perang kan? Cabut pedang, cabut kerih, kan? Jadi bila bergaduh dua puak ni, maka satu orang tadi mari, dia kata, macam nak bergaduh, tak apa, aku bagi hampa seorang 50,000. Hampa 50,000, duit aku sendiri.
Terjanji apa? Jangan bergaduh. Tapi aku tak pergi sekarang, aku tak ada duit lagi. Kan? Tapi aku akan bagi. Apa jangan perang. Jadi maknanya dia bukan ada duit pun. Dia tak ada duit. Dia kata macam tu, tak orang bagi mereka ni perang. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Aku pun pergi jumpa Rasulullah SAW, minta kat Nabi tentang hamalah ni. Minta kalau ada Nabi SAW ada duit, ada harta, boleh bagi kat aku nak pergi bayar dekat depa-depa ni. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqim, tunggu sini. Iqamah ni mana? Iqamah tunggulah, mukim. Mukim lah, maksud tunggulah. Jadi mukim tu maknanya kita guna perkataan bahasa Arab tu, kan? Dia menyuruh dia qama, aqim. Mukim ni orang yang yang berdiri, yang duduk, menetap di situ. Tu mana mukim. Cumanya bahasa Arab ni qaf. Mai kat Melayu kita dia bubuh K, mukim. Sebab apa? Sebab senang sebut. Ya. Kalau mukim, kita orang Melayu kita malas nak guna huruf qaf. Kan? Orang Melayu kita dia payah malas nak guna huruf qaf, kan? Ada tak perkataan Melayu huruf qaf dia? Tak ada. Semua K. Gitu. Tapi dalam tulisan dia berguna kot, tapi tak ada. Tak ada. Baik. Nabi kita tunggu hatta ta'tiyana sadaqah fa na'muru laka biha. Tunggu sehingga sampai zakat. Nabi tunggu sehingga sampai sedekah ni zakat lah. Kan? Bila ada zakat nanti kami akan bagi pada engkau. Bahagian tu supaya pergi bayar kat depa tu. Okey, dia pergi ceritakan Nabi sallam. Thumma qala, nanti kemudian Nabi sallam pun kata, lepas tu Nabi sallam pun kata dekat dia, ya Qabisah. Tengok Nabi sallam mengajar sahabat kan. Hak tadi hak Qabisah buat tu bagus ya. Kemudian Nabi kata, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathah. Sesungguhnya permintaan ini tidak halal. Meminta-minta ini tidak halal melainkan untuk 3 jenis orang ni. Illa li ahadi thalathah. Kan? Nak pergi minta zakat, nak mohon welfare apa jabatan apa JKM apa semua tadi tidak halal melainkan untuk 3 orang ni. Rajulun tahammala hamalatan. Seorang lelaki yang ada tanggung ni lah tadi. Hak ada tanggungan tadi ni, hak kita cerita tadi. Macam Qabisah tadi. Dia boleh lah. Bukan dia ambil untuk dia. Dia ambil nak pergi bagi kat mereka ni. Apa-apa ni, apa jangan duk bergaduh, jangan duk perang, aku bagi kat hamba. Ya? Jadi fahallat lahu al-mas'alatu hatta yusibaha. Maka halal baginya permintaan itu, kan? Sampailah dia dapat tadilah. Thumma yumsiku. Kemudian dia tahan diri daripada minta-minta. Dah selesai hak dia tadi, jangan meminta-minta lagi dah. Dah selesai dah. Yang kedua, wa rajulun asabathu jaihatun ijtahat malahu. Seorang lelaki, dia sebut seorang lelaki. Jadi tak terpadam Ustaz. Tertekan. Tapi suara saya kuat tak apa. Sopa pakai mikrofon dah kan. Baik. Jadi seorang lelaki, tapi bila sebut lelaki masuklah perempuan kan. Contohnya janda ke, ibu tunggal kan. Tu. Biasa yang susah macam tu lah. Jadi dia ditimpa jaihah ni macam kemarau macam tu lah. Kan? Kemarau sehingga harta dia tadi habis semua. Kemarau ke apa ke tak kisahlah. Kan? Jaihah ni kesusahan, kepayahan sampai ke akar umbi. Susah sungguh ni cerita dia. Bukan susah main-main ni. Susah sungguh. Ya? Maka habis harta dia. Ijtihad, yani binasa harta dia habis. Lingkup jahanam. Ya? Fahallal lahul mas'alah, maka halal baginya meminta-minta. Hatta yusiba qiwaman atau qawaman min 'aishin, sehingga dia mana cukup boleh makan, boleh ada tempat tinggal, boleh pakai, boleh makan minum. Tak boleh minta dah lepas tu.
tak boleh minta-minta dah. Kan? Au qala, ataupun kata ni Sya'rawi, rawi hadis ni Sya' sama, ataupun Nabi SAW kata sidadan min aishin, ada kecukupan dalam kehidupan, cukup dah. Kan? Baik. Yang ketiganya warajulun asabathu faqatun. Nabi kata dan seorang lelaki yang ditimpa kefakiran. Kan? Sehingga Nabi SAW menyebut salasatun min zawil hija min qaumihi. Kan? Dia kata hatta yaqula salasatun min zawil hija min qaumihi laqad asabat fulanan faqah fahallat lahu mas'alah. Okey. Sehingga Nabi SAW sebut tiga orang daripada orang yang berakal daripada kaumnya, yang cerdik daripada kaumnya. Al-hijah ni orang yang berakal, yang cerdik. Zawil hijah daripada kaumnya. Laqad asabat fulanan faqah. Kan? Seseorang orang ni dia jatuh fakir, jatuh miskin. Kan? Kemudian ada 3 orang daripada kaum dia pergi sebut, kan? 3 orang yang cerdik, yang berakal, yang bukan kelentong lah maksud dia, kan? Yang bagus. Dia kata, weh, kawan kita ni dah jadi fakir ya. Seorang lagi mai pun cakap macam tu juga. Laqad asabat fulanan faqah. Kan? Sampai 3 orang bercakap macam tu, maka orang macam ni kan memang fakir sungguh lah. Pasal orang duk bercakap pasal kefakiran dia. Dia tak bercerita ke orang. Orang ni Nabi kata fahallat lahul mas'alah, halal bagi dia minta. Kan? Sebab tu harta zakat ni bukan halal untuk semua orang. Kan? Semena-mena tak boleh. Gitu. Kan Nabi sebut dalam surah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah ayat 60 tu. Itu garis panduan orang yang berhak makan zakat. Pergi tengok di situ. Ayat 60 daripada surah At-Taubah. Jadi fahallalahul mas'alatu, maka boleh bagi dia meminta-minta hatta yusiba qiwaman min 'aishin, sehingga mana kehidupan itu mana stabil lah. Boleh makan, boleh minum, kan? Ada tempat tinggal, anak boleh sekolah, kan? Gitu. Anak boleh baju sekolah. Kita kata mungkin kalau kategori kita ni golongan B40, kan? Golongan B40, kan? Gitu. Ramai lah golongan B40 ni, ramai lah. Au qala sidadan min aishin, ataupun Sya'rawi penutup yang mencukupi bagi kehidupan dia. Maka kata Nabi, fama siwahunna minal mas'alati ya qabisah suhtun. Selain daripada itu, meminta-minta ni hai qabisah, haram meminta-minta. Tengok ada orang yang dia masuk Islam, kan, dia kerja minta zakah. Tak tahu dia masuk Islam pasal nak minta-minta ke apa, tak tahu lah. Dulu pernah tangkap sekali bulan Ramadan berapa tahun yang lepas tu, kan, ada 2 wanita Cina kat Shah Alam. Orang Cina kan, dia pakai tudung, kan, bawa minta zakah. Lepas tu orang cek tengok bukan Islam, bukan Muslimah. Mana dia menyamas sebagai orang Islam, minta sedekah bulan puasa. Depa pun tahu bulan puasa ni memang bulan rezeki. Kan? Sebab tu depa nak makan aneka kuih dan macam-macam dekat pasar malam Pengajaran ni. Hari raya, hari bulan puasa depa ramai. Depa mai lagi awal daripada kita. Sebab depa tak puasa. Orang puasa mai kat nak buka puasa baru ramai, kan. Jadi depa tahu bulan puasa ni bulan nikmat. Kena habis belaka. Kan? Sampai mereka boleh pergi minta sedekah. Mereka pandai pula tu bulan Ramadan. Tunggu dekat bazar Ramadan. Kalau Shah Alam saya pernah baca tu. Tapi orang tangkap lah. Tanya bukan Muslim. Mereka pun tahu kata Islam ni agama yang begitu pemurah. Menggalakkan kemurahan kepada manusia tadi, kan. Hatta pada orang bukan Islam. Tapi mereka menyamai jadi orang Islam lah. Gitu. Dapat lebih sikit kot. Memang dapat lah.
Lain benda tu haram. Ya'kuluha sahibuha suhtan, orang tu dia makan benda haram. Benda haram. Okey. Tu cerita dia. Baik. Jadi hadis tu apa nama jelaslah kan? Tak baca tak apa penjelasan di sini. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa al-miskinu alladhi yatufu 'ala an-nas tarudduhu al-luqmatu wal luqmatani. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu bersabda, bukanlah dikira orang miskin itu, bukanlah orang miskin itu orang yang mendatangi orang ramai, meminta-minta, kan? Lagi tak dapat dia tak pergi. Bila orang bagi satu suap ataupun sebungkus nasi lemak ke apa, 2 bungkus nasi lemak baru dia pergi. Kan? Bukan orang miskin nak tu Nabi kata. Kan? Akan tetapi yang diberi kepadanya sesuap ataupun 2 suap makanan ataupun sebiji kurma ataupun 2 biji kurma. Akan tetapi al-miskin, orang miskin yang sebenar-benarnya, alladzi la yajidu ghinan yughnihi, yang dia tidak mendapati apa tadi untuk kecukupan hidup dia. Makan tak cukup ni. Makan pagi, tengah hari, malam tak ada. Ataupun hari tak ada, esok tak ada makan, hari ni tak ada makan, minum air sejuk ya. Kan? Dan dia ni pula ciri-ciri orang miskin yang Nabi iktiraf ni SAW, wala yuftanu lahu, orang tak perasan kata dia tu macam tu. Orang tak tahu kata dia tu macam tu. Orang tengok ni kereta dia ni takkan miskin kot, handphone pun ada. Kan? Kereta dia beli masa sebelum dia miskin. Lepas dia beli kereta dia jadi miskin. Nak jual kereta, hak tu keperluan kehidupan. Kereta lah ni bukan belagak-lagak dah. Kereta ni keperluan hidup. Kan? Macam handphone. Handphone lah ni keperluan. Kan? Sebab tu nama handphone. Kan? Kena duduk di tangan. Kalau duduk di rumah, dia tak panggil handphone. Weh, mana aku telefon tak dapat kan? Tak pakai handphone dah? Pakai. Mana tak ada di tangan pun? Ada di rumah. Di rumah pun tak tahu duduk tak mana. Cas benda. Tu dia. Tak apalah. Kan? Aku memang tak mau pakai pun. Pasal apa? Malas nak orang nak kacau aku. Ya kau. Jadi kalau orang kawan-kawan sakit demam mati hidup pun kita tak tahu noh. Kan? Jadi situlah kita kurangnya. Minggu depan tanya, weh kawan kita pergi mana? Lah, hantar sembilan jenazah kau 2 minggu lepas. 2 minggu lepas mati. Lah, aku tak tahu pun. Han tak tahulah hantar ada apa. Kan? Kalau ada info WhatsApp ke apa kita boleh tahu lah. Itu kelebihan dia. Jadi orang tak tahu, orang tak sedar. La yuftanu lahu, orang tak sedar kata dia susah. Orang nampak dia tu tak ada apa mungkin. Dia tak pernah cerita apa. Pergi sembahyang, bagi salam, zikir, balik. Sembahyang balik. Tak ada duduk sembang orang. Kan? Dia kata. Dia tu apa, tak nak sembang orang pun. Kan? Lepas sembahyang balik. Lepas sembahyang mengumpat orang pula. Baru lepas bagi salam. Tak keluar masjid lagi, buat dosa mengumpat. Dosa besar pula tu. Dia mengumpat orang. Apa lah tu? Kan? Tak pernah duduk sembang orang. Lepas sembahyang balik. Kena. Dia tak tahu. Dia dah bubuh besi kita kepala dia. Mengumpat orang. Fayutasaddaqu alaihi. Jadi bila orang tak perasan dia tu susah, orang pun nak sedekah kat dia. Jadi orang tak sedekah lah. Kalau orang tahu, orang sedar kata dia susah, orang boleh sedekah kat dia. Orang bagi kat dia. Orang kalau bagi kat kita jangan duk tolak. Ambil. Ambil bola buket. Kan? Jadi orang bagi ambil. Jangan tahu apa ni, tak payah. Dah. Tolak pemberian khilaf sunnah. Tak sunnah. Walaupun kita tak memerlukan, ambil. Orang bagi hadiah, orang ambil. Kalau kita tak mau sat lagi, cerita lain pula. Dalam perjalanan kita ke rumah ni, berapa biji rumah kita nak jumpa. Singgahlah mana-mana rumah. Bagi ya. Sunnah dia begitu. Terima pemberian hadiah. Ambil. Dia kata, aku tak ada ajak bagi orang lain. Sombong. Jadi, orang tak perasan kata dia susah, maka orang tak sedekah pada dia lah. Kalau orang ketawa dia susah, orang sedekah kat dia. Wala yaqumu. Dan dia pula tak bangkit. Fayas'alan nas. Pergi minta-minta ke orang. Macam sebagian orang Pakistan dan kebanyakan orang Pakistan. Dia pun dia suka minta. Saya duduk di Pakistan, Allah. Kan?
Depa jenis orang suka, tak tahu lah, depa memang suka minta. Main tempat kita pun kan, sebahagian suka minta kan. Main rumah kita minta. Dia bawa surat, apa benda surat, depa tak tahu lah, buat tahfiz sekolah madrasah ke apa ke. Kita tanya dia pula, Hamai ambil tiket mana? Tiket Hamai tu berapa ribu lah, baik yang guna untuk sana. Nampak? Jadi begitu. Jadi pernah sekali di Mekah kan, Mekah mari seorang Pakistan minta kita, aku nak balik tambang tak ada gini Hamai macam mana tak ada duit, mari sini macam mana kan, meminta kepada orang. Saya cerita pasal orang Pakistan pasal saya duduk di Pakistan. Pasal India saya tak cerita lah sebab saya tak pernah pergi India. Pernah dah transit 2-3 jam tu ya kan, luar tu pernah tengok. Itu cerita dia. Baik. Wala yaqumu fayas'alan nas, dan dia pun tak bangkit pergi minta ke orang tunggu depan masjid bawa tabung. Kan? Tapi dia selangor lah ni, depa bergoyah, depa halang kan. Depa kata kalau nak minta bawa mai surat jaiz. Apa surat apa? Surat jaiz kan. Jadi untuk mengelakkan penipuan dan sebagainya. Begitu. Jadi tak nampak lah orang Pakistan nak minta lah ni. Tidak, depa letak tabung depan tu kan, bawa file depa tebal tu, tunjuk gambar tu, gambar ni. Kita pun boleh buat. Itu cerita dia. Habis bab tu. Kemudian bab yang seterusnya, dah azan Din? Baru masuk? Okey, elok lah kita baru masuk bab baru. Jadi stesen dah tu ni. Boleh berhenti lama kan? Baiklah, insyaAllah bab seterusnya, bab yang ke-58, babu jawazil akhdhi min ghairi mas'alatin wala tatallu'in ilaihi. Bab menjelaskan tentang harus mengambil tanpa meminta. Nampak? Dan tanpa duk menilik-nilik dengannya. Menilik-nilik kepadanya. Maksud menilik macam mana? Kan? Kan? Maksud dia bagi isyarat lah. Bagi isyarat. Dia tak minta terang-terang, tapi dia bagi isyarat. Hai, bulan ni nak bayar sewa rumah, minta tak duit kan? Kawan dengar. Kawan pula baru dapat KWSP 10,000. Kan, duk fikir macam mana aku nak buat duit ni. Tengok kawan susah pula. Ni waktu time nak buat pahala ni. Tadi orang kata tak bayar sewa rumah, tak bayar kan? Tak bayar. Tak bayar pula. Tadi habis cerita kat dia. Jadi maknanya itu tatallu'. Maknanya kan? Tatallu'. Bunyi pelik tatallu'. Itu kata bahasa Arab. Kan? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi kita berhenti tadi lah. Ada soalan tak? Tak ada. Dia baca kitab hadis macam ni, mana ada soalan? Kitab fiqh pun ada soalan kan? Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.